Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidina walina wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina rasulillahi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuril hidayatik kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijail khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin. Allahumma ja'alna minan najihin. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Razali. Alhamdulillah pagi ni kita dapat bertemu untuk mesyuarat pembinaan surau Darul Kautar SMK Kuala Selangor. Sebelum saya memulakan mesyuarat, sukalah saya nak bertanya khabar. Apa khabar YDP PIBG? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat ya. Sihat. Encik Amiruddin betul? Cik apa tu? Cik Amiruddin Ya, saya. Cik Amiruddin, apa khabar? Alhamdulillah, sihat juga. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah ya. Bagaimana cikgu-cikgu saya, ustazah-ustazah saya? Ustazah sihat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Buat pengetahuan YDP PIBG ya dan Encik Amiruddin ya sebagai wakil PIBG. Kami ni nama saja ada Puan Aida tu. Ada Puan Aida, tak nampak. Maaflah. Saya pakai handphone. Tak nampak. Puan Aida, apa khabar Puan Aida? Puan Aida? Apa khabar? Puan Aida dia termute tu dia punya. Alamak, termute Buka. Okey. Puan Aida kena onkan mic. Sihat, Alhamdulillah. Okey, semua sihat ya. Mudah-mudahan semua sihat. Alhamdulillah. Buat pengetahuan YDP PIBG, Cik Sarifuddin, Cik Amir, Puan Aida ya. Kami barisan guru-guru SMK Kuala Selangor ni nama saja sekolah dihentikan operasi bersemuka tapi kami full swing. Boleh dikatakan hari-hari ada Meet, ada Google Meet. Pada hari Jumaat kami ada Google Meet mesyuarat akhir kurikulum. Hari Khamis kami ada Google Meet mesyuarat akhir HAM.
Dan hari Rabu kami ada Google Meet mesyuarat akhir co-curriculum. Saya pula dengan PPD Kuala Selangor daripada minggu lepas boleh dikatakan hari-hari. Dan PDPR berjalan seperti biasa walaupun kehadirannya bukan 100%. Modul edaran kurikulum juga telah diedarkan walaupun pada hari kejadian hanya sekitar 65%. Okey, tetapi setelah kami war-warkan mereka boleh ambil di pejabat. Ada yang dah ambil. Jadi yang dah ambil tu meningkatlah tinggal saya kira lah secara roughly ni lebih kurang 80% telah diambil. Yang 20% lagi kami sedang mencari alternatif untuk menghantar ke rumah murid-murid. Jadi sukalah saya terus sampaikan di sini ya, YDP. Kalau boleh bagilah sedikit sumbangan duit minyak kepada guru yang menghantarnya. Menghantar lebih kurang dalam beberapa ratus murid lah. Kalau diambil daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 tapi nanti diperincikan oleh Ustaz oleh Cikgu Arif Okey, mesyuarat hari ini terpaksa juga diadakan. Kita dah tangguhkan sebanyak 2 kali. Ekoran PKPB terpaksa dipanggil juga kerana adanya orang persendirian yang ingin menyumbang duit tapi kami tak ada tempat nak letak. Jadi kita perlukan pembukaan akaun pembinaan surau Darul Kautar SMK Kuala Selangor. Jadi nak membuka akaun seperti biasa perlu ada mesyuarat lah. Jadi hari ini selain daripada memperkenalkan Jawatankuasa Surau Al-Kautar dan juga kita akan dengar pembentangan daripada Tuan Haji Zulkifli reka bentuk surau. Kita juga hala tuju kita hari ini, objektif kita hari ini menentukan nama, mengesahkan pemilihan nama tersebut dipersetujui oleh semua ahli jawatankuasa. Nama surau iaitu Darul, ini cadangan daripada Ustazah dan Ustaz Darul Kautar. Surau Darul Kautar. Kemudian memberi nama akaun, memilih satu nama akaun, nanti kita bincangkan agenda seterusnya Jadi sebelum saya teruskan mesyuarat kita pagi ini, sukalah kita nak dengar sedikitlah ucapan daripada YDP PIBG. Kita nak dengarlah amanat-amanatnya supaya kami barisan guru ini mengetahui apa yang dihasratkan oleh pihak PIBG kepada warga guru SMK Kuala Selangor. Dipersilakan Encik Sarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengetua, khususnya kepada semua barisan ahli jawatankuasa yang terdiri daripada guru-guru agama, ustaz, ustazah dan juga rakan-rakan dari kalangan AJK PIBG, Encik Amir, Puan Aida. Jadi alhamdulillah kita banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya seperti yang dirancang sekian lama, pada hari ini kita dapat kumpul walaupun secara maya, tak bersua muka, tapi kita dapat hari ini insya-Allah menzahirkan pandangan idea untuk kita sama-sama merealisasikan satu matlamat impian yang telah dilontarkan sekian lama, bertahun-tahun, daripada pengetua yang terdahulu lagi, Allahyarham Encik Abdul Hamidnya, sampailah pada yang terakhir tu Encik Zainal, dan sampailah pengetua yang paling terkini sekarang. Jadi matlamat kita untuk bina sebuah surau ini, kita harap dapat direalisasikan bagi memenuhi keperluan murid-murid SMK Kuala Selangor. Jadi harapan saya
dengan bermulanya pada hari ini secara tidak langsung dia menjadi satu langkah, bukan kita kata gear 1. Kita harap terus masuk gear 3, 4 terus. Sebab kita dah mengidamkan satu surau ni sekian lama, ya. Jadi walaupun kita dalam keadaan penularan COVID ini, jadi saya rasa usaha-usaha untuk diteruskan bagi pembinaan surau ini boleh berjalan seperti biasa, ya. Jadi maksudnya kita tidak ada banyak gangguan, kita boleh teruskan usaha untuk merancang dan seterusnya melaksanakan semua gerak kerja pembinaan surau ini. Dan saya harap semua ahli jawatankuasa, khususnya ustaz-ustaz, ustazah yang saya kira semuanya mahir, dan macam Ustaz Ismail pun umpamanya cukup berpengalaman dalam menguruskan masjid suatu ketika dahulu. Jadi saya kira gabungan ustaz, ustazah, insyaAllah kita mampu untuk melaksanakan dan merealisasikan impian untuk membina sebuah surau. Jadi saya ucapkan terima kasih tahniah di atas penumbuhan jawatankuasa kita pada hari ini. Mudah-mudahan usaha kita ini akan mendapat ganjaran dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan sehinggalah kita dapat mencapai matlamat kita untuk membina sebuah surau yang kita sudah sebut-sebut namanya Surau Al-Kautsar SMK Kuala Selangor. Jadi tahniah, teruskan, insyaAllah hari ini kita mulakan langkah awal kita untuk membincangkan semua keperluan yang perlu kita gerakkan. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih YDP PIBG Cik Saripudin. Agenda seterusnya ialah Cik Guari boleh tak tunjuk agenda mesyuarat? Okey. Perkara-perkara baharu iaitu sesi perkenalan. Jadi setiap orang nanti selepas ini ta'aruflah, nyatakan nama, sebut sekali jawatan yang telah diamanahkan dalam pembinaan, jawatankuasa pembinaan Surau Al-Kautsar ini. Okey, saya mulakan. Saya Puan Fatma binti Muhammad Arif, Pengetua SMK Kuala Selangor, diamanahkan menjadi pengerusi. Arif, paparkan senarai jawatankuasa. Okey, jawatankuasa Arif. Okey, saya adalah pengerusi untuk jawatankuasa pembinaan Surau Al-Kautsar. Timbalan pengerusinya Encik, saya laju je lah Cik Saripudin Ya, okey. Boleh teruskan. Timbalan pengerusinya Encik Saripudin iaitu YDP PIBG. Timbalan pengerusi 2 adalah Datuk Nur Akmal bin Ibus, naib yang di-Pertua PIBG. Timbalan pengerusi 3 adalah Tuan Haji Zulkifli bin Kamaluddin, penolong kanan co-curriculum. Timbalan pengerusi keempat adalah Encik Muhammad bin Harun, penolong kanan HEM. Seterusnya, Cikgu Arif. Okey, penyelarasnya adalah Puan Aisyah binti Harun, guru kanan mata pelajaran, guru kanan mata pelajaran kemanusiaan, bidang kemanusiaan. Puan Aisyah, saya rasa Puan Aisyah kena memperkenalkan diri. Kami ni rata-rata jawatankuasa PIBG dah kenal. Puan Aisyah kena kenalkan. Bermula daripada Puan Aisyah kena kenalkan diri. Okey, saya persilakan Puan Aisyah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Pengetua, Puan Fatma binti Muhammad Arif, seterusnya barisan guru penolong kanan yang dihormati YDP PIBG dan AJK PIBG serta rakan-rakan AJK Jawatankuasa Pembinaan Surau. Okey, saya Ustazah Aisyah binti Harun. Ustazah, kena tunjuklah mukanya. Dah buka kamera dah? Tak nampak apa Tak nampak? Tak yang nampak lah, tak ada. Ustazah kena buka kamera. Ya. Yeah. Alamak. Saya dah buka kamera saya dah ni. Kenapa muka tak keluar? Yang keluar kamera. Alamak. Aduh. Apa yang telah terjadi ini? Lah memang ada gambar kamera je. Muka saya tak ada. Macam mana ya?
Kalau saya perkenalkan dulu Puan, nanti saya cuba left, saya masuk balik. Okey, kenalkan diri dulu. Okey, saya Ustazah Aisyah binti Harun. Baru saja, baru tak barulah, lebih kurang 3 bulan saya melapor diri di SMK Kuala Selangor. Sebelum ini saya bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Jeram dan saya melapor diri di SMK Kuala Selangor pada 17 September 2020 menggantikan tempat Puan Siti Hawa yang berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Desa. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah saya harap kehadiran saya dapat diterima dan insyaAllah sama-sama membantu SMK Kuala Selangor untuk merealisasikan hasrat yang disebutkan oleh YDP PIBG sebentar tadi. Mudah-mudahan hasrat baik itu dipermudahkan Allah dan insyaAllah surau ataupun Darul Kausar akan terbina di bumi SMK Kuala Selangor. InsyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Puan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya Cikgu Arif, boleh present balik tak? Jawatankuasa seterusnya adalah Ustaz Ismail. Ustaz Ismail boleh perkenalkan diri, diikuti timbalan seusaha untuk pengetahuan YDP PIBG ya. Kita tukar sebab Encik Muhammad Asrul ni sibuk ya dengan PIBG lagi. Jadi yang menggantikannya adalah Ustazah Dayang Wahidah ya. Tolong type semula. Okey. Nanti lepas Ustaz Ismail, Ustazah Dayang ya, teruskan ya. Okey, saya jemput Ustaz Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ismail bin Abdul Qadir yang ditugaskan untuk setiausaha bagi jawatankuasa pembinaan surau. Itu sajalah kok, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Ustazah Dayang Wahidah binti Abang Mak Rais dan saya telah ditugaskan untuk timbalan setiausaha. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Okey, Bendahari Ustazah Rohana memperkenalkan diri, boleh? Boleh Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustazah boleh tunjuk muka tak? Tak nampak lah. Okay. Supaya JK PIBG boleh kenal. Ustaz Ismail dia dah kenal dah. Oh, dah ada dah ya muka. Okey. Okey. Terima kasih. Okey, saya Rohana binti Abdullah. Saya ditugaskan untuk memegang jawatan bendahari untuk AJK pembinaan surau ni lah. Okey. Diharap dapatlah memberikan tunjuk ajar sebab pengalaman yang baru ni jadi bendahari, nak buka buku bank dan sebagainya, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan timbalan bendahari adalah Encik Muhammad Arif. Saya rasa Encik Muhammad Arif ni semua orang kenal tapi mungkin YDP rindu kot nak dengar suara. Bolehlah bercakap. Ya. Baik, saya rasa saya semua orang dah kenal. Saya Cikgu Muhammad Ashraf bin Hadim, juga merupakan bendahari PIBG. Jadi saya akan cuba tolong Ustazah Rohana lah untuk menghandle bendahari mengenai bendahari akaun surau pula. Sekian. Okey, seterusnya Cikgu Arif. Slide tadi. Jawatankuasa ya? Okey, jawatankuasa. Okey, dimulakan dengan Ustaz Razali, kemudian Ustazah Hamizah, Nuzaimah, Puan Nurziana, Puan Ustazah Siti Nur, Ustazah Ros Hayati, Ustazah Rashidah,
dan kemudian kita jemput barisan jawatankuasa daripada PIBG, Encik Amiruddin dan Puan Nur Haidah. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustaz Razali bin Misnan yang diberi peranan sebagai ahli jawatan kuasa pembinaan surau Al-Kausar. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustazah Hamizah binti Hamid, selaku AJK pembinaan Surau Al-Kausar. InsyaAllah saya akan berikan kerjasama dengan rakan-rakan yang lain dalam pembinaan Surau Al-Kausar. Sekian, terima kasih. Ustazah Nuzaimah ada? Ada dia. Okey, perkenalkan diri Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustazah Nuzaimah binti Ahmad Johari, merupakan AJK bagi surau baru SMK Kuala Selangor, dan saya berharap impian kita untuk mendapatkan sebuah surau akan terlaksana. Wallahualam. InsyaAllah. Puan Nurziana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nurziana binti Ilham, merangkap AJK PIBG. Okey, saya bukan ustazah, cikgu biasa saja. So saya ingin sekali join sebagai AJK PIBG, AJK surau ini untuk menimba ilmu lah. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Puan Nurziana. Dia memang volunteer. Okey, Ustazah Siti Nur. Dijemput Ustazah Siti Nur. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Siti Nur binti Abdul Hamid, selaku AJK pembinaan surau. Diharapkan besar harapan ni untuk melihat pembinaan surau ni sebelum surau terbinanya surau di SMK Kuala Selangor ni sebelum saya berpencen. Itulah besar harapan saya. Okey, itu saja. Wallahualam. Okey, besar betul harapan semua orang ingin melihat surau terbina di SMK Kuala Selangor, insyaAllah kita akan buat yang terbaik sehingga dapat merealisasikan Okey, Ustazah Ros Hayati, kemudian Ustazah Rashidah teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Rushayati Madrus. Saya sebagai AJK pembinaan surau, dan saya juga berharap seperti rakan-rakan yang lain agar surau ni terbina dalam masa yang terdekat lah. InsyaAllah. Amin. Itu saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Puan Pengetua. Saya ada urusan di SKBB, urusan menghantar modul tugasan sekolah anak-anak saya. Tapi pada tu saya sempat lagi lah untuk join meeting ni. Teman-teman semua, nama saya Ustazah Rashidah binti Ibrahim. Saya juga selaku AJK untuk pembinaan surau, insyaAllah. Semua mengimpikan, saya juga mengimpikan. Dan diharapkan semua berjalan lancar dan
dan adalah lagi penyumbang-penyumbang untuk surau kita nanti. InsyaAllah, amin. Terima kasih. Amin. Okey, tak apa Ustazah, saya faham. Uruslah anak. Okey, Puan dijemput Puan Aida. Puan Aida kena Saya Puan Aida kena tekan mic. kena tekan mic tu. Ada gambar mic, tekankan dia. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Saya Puan Wahidah binti Mahmud sangat-sangat bersyukur dapat join AJK Pembinaan Surau ni dan harap-harap sangat dapat direalisasikan sebab benda ni kita dah impikan daripada 2011 lagi. InsyaAllah semoga penyatuan ni dapat teruskan pembinaan ni. Amin amin ya rabbal alamin. Sebab pula saya dengar daripada tahun 2011 ya, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita berdoalah bersama-sama supaya kita dapat. Dan akhir sekali saya jemput Encik Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Dengar. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua ya. Selamat pagi. Saya selaku barisan AJK PIBG mengucapkan tahniah kepada Sekolah Kebangsaan Menengah Kuala Selangor kerana dapat menjayakan dan bersama-sama mendirikan surau ni. Saya rasa berbesar hatilah dapat join jadi jawatankuasa surau ni, dan insyaAllah kita bersama-sama mengimaratkan lagi surau kita yang insyaAllah akan disiaplah dalam tahun ni ya, insyaAllah ya. Okey, terima kasih. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Amiruddin ya. Okey, alhamdulillah selesai kita memperkenalkan diri. Sesi ta'aruf dalam mesyuarat pembinaan Jawatankuasa Pembinaan Surau Al-Kausar. Okey, kita teruskan kepada agenda yang kedua iaitu 2.2, penetapan nama surau. Ya. Nama surau telah ditetapkan di peringkat sekolah iaitu Al-Kausar. Al-Kausar, betul ya Ustaz dan Ustazah? Puan ada dua cadangan Puan. Boleh kita mungkin kita boleh buka. Yang pertamanya surau Al-Kausar, maknanya kita guna perkataan surau itu sendiri. Dan satu lagi Darul Kausar. Jadi kita tengok yang Darul Kausar tu tak ada perkataan surau ya? Tak ada. Dia ganti sebab surau dia jadikan Arab lah, Arabic lah. Cumanya kita boleh minta majoriti lah memilih yang mana satu, sama ada surau Al-Kausar ataupun Darul Kausar. Jadi kita tanya pada semua mana yang mereka setuju. Dekat chat tu ada ramai yang boleh cadangkan ataupun boleh tulis kat chat lah. Tulis kat chat ataupun untuk YDP PIBD. Yang mana YDP PIBD memilih yang mana? Surau Al-Kausar atau Darul Kausar? Pada pandangan saya lah ya, penggunaan Darul Kausar itu lebih nampak menyeluruh lah. Kalau surau itu dia punya dia punya sudut penggunaan dia tu lebih khusus. Bila surau ni menteliti orang untuk solat saja. So kalau Darul tu dia lebih membayangkan lebih luas dan boleh penggunaan itu untuk pelbagai tujuan. Itu pada pandangan saya lah dan nampak lebih Arabic sikit lah. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, terima kasih Encik Sarifuddin ya. Encik Sarifuddin memilih Darul Kausar. Bagaimana dengan Encik Amiruddin? Bagi saya pun setuju dengan pendapat YDP tu. Darul Kausar. Saya setujulah sebab lebih Arabian sikit lah. Okey. Baik, terima kasih.
Puan Aida? Saya pun setuju dengan Darul Kausar. Okey, bagaimana dengan guru-guru? Boleh respon tak? Nak tengok chat nanti nak susahlah. Terus respon dalam Meet. GPI mohon respon siapa yang setuju. Saya setuju Puan. Yang mana? Saya Rusayati setuju Puan. Darul Kausar. Okey. Okey, lagi? Saya Rashidah setuju juga. Okey, Saya yang Rashidah mana? setuju juga yang Darul Kausar. Kalau boleh, sekolah Okey. pun nak tukar kepada Madrasah Kuala Selangor. Itu kalau madrasah saya kena keluar lah sebab saya punya surat SMK. Aduh, tahu tak apa. PKM Muhammad dia pilih Darul Kausar. Saya setuju dengan Darul Kausar. Alhamdulillah. Okey. Dah berapa tu? Tak silap saya 5 6. Setakat ni macam berat kepada Darul Kausar Puan. Okey, kalau begitu Dah macam majoriti tu. okey, kalau begitu setuju ya secara majoriti. Ustaz Razali respon Ustaz Razali. Boleh Darul Kausar? Okey, saya ikut. Okey. Okey. Majoriti ya. Okey, setuju ya. Alhamdulillah. So, masyarakat kita pada pagi ini bersetuju menetapkan nama surau kita adalah Darul Kautar. Ya, Darul Kautar. Alhamdulillah. Okey, agenda seterusnya adalah 2.3 nama akaun dan nama bank. Okey, cadangan. Yang pertama dari saya pembinaan Darul Kautar. Pembinaan jatang dia nama akaun tu pembinaan Darul Kautar SMK Kuala Selangor. Perlu tak perkataan pembinaan ataupun terus je Darul Kautar sekali je tak payah nak buat lagi sekali kan. Saya mohon respon. Puan, perlu pembinaan Puan sebab biasanya akaun-akaun pembinaan apabila dah siap dia akan ditutup. Dan satu yang keduanya, ini secara psikologinya orang akan melihat keperluan pembinaan itu sebagai keutamaan. Di pemahaman orang benda tu sudah wujud dan perlu perkembangan. Dia akan mempunyai kesan persepsi yang berbeza lah. Wallahualam. Okey, betul. Okey. Pandangan daripada YDP PIBG bagaimana? Saya lihat di sudut maksudnya nanti bila dari segi pemantauan semua surau ni adakah perlu ada satu akaun sebab yang saya ingat biasanya akaun surau ni akan di-audit. Maksudnya dalam tempoh pembinaan ini ialah kita nampak di sudut pembinaan itu kita nak tunjulkan. Tapi untuk akan datang, adakah akaun surau ni akan terus wujud sebagai satu akaun sendiri dan mana nanti esok pada masa akan datang mungkin surau juga akan buat aktiviti-aktiviti seperti mana yang berlaku di SK Asam Jawa lah bila kami wujudkan akaun tu. Kita wujudkan akaun yang berbeza untuk surau tapi kita maintain lah akaun surau tu sebagai nama akaun surau tu sendiri, tak ada letak pembinaan. Yang itu yang saya cuba nak mungkin dapat penjelasan daripada ustaz ke ustazah yang biasa tentang pemantauan tu. Kalau kita nak masuk yang pertandingan imarah surau tu pun di sudut pemantauan dia punya fail semua tu, adakah kita perlu kekal pembinaan tu nanti atau macam mana? Maksudnya untuk coming soon punya isu lah dari sudut pemantauan tu nanti. Soal nak guna bina ke tak bina saya tak kisahlah, terpulang mana yang sesuai. Okey, saya respon dulu. Kalau ikut pahaman daripada Tuan Haji Zul tu, maknanya akaun ini ketika pembinaan. Nanti ketika surau berjalan, kita tutuplah akaun ni, kita pindahkan duit jika ada bakinya untuk membuka akaun Darul Kautar SMK Kuala Selangor. Begitu Tuan Haji? Betul.
Okey. Dia biasanya Jadi bila kita dah siap, sebab kita tak nak nanti macam ni ada salah tujuan dipanggil, salah pengurusan dan sebagainya. Jadi kalau biasanya yang biasa yang kita buat, kalau kita belum ada surau, kita buat pembinaan. Dah ada, biasanya kita akan tutup akaun pembinaan dan kita buka akaun baru untuk jawatan kuasa surau. Itu yang kita buat di dulu di SAAS kalau tak silap saya. Allah alam. okey, bagaimana pendapat daripada rakan-rakan yang lain? Sebelum kita memutuskan sama ada kita perlu perkataan pembinaan Darul Kautar SMK Kuala Selangor. Perkataan SMK Kuala Selangor perlu ditulis ya, sebab Darul Kautar ni mungkin ada di mana-mana. Nanti tersalah masuk akaun pula. So mesti Betul. ada Betul. Dia kena ada SMK. Lagi satu, nak tonjolkan bahawa ini ialah sekolah ya, kepunyaan sekolah, bukan kepunyaan mana-mana madrasah dan sebagainya. Ini kepunyaan sekolah, jadi dia akan mengelakkan kekeliruan dan tujuan kita membina surau tu. Okay. Puan Aida nak respon? Saya bersetuju dengan apa yang Ustaz tu cakap. Perlu ada pembinaan di depannya. Okey, baik. Cik Amiruddin? Cik Puan Aisyah. Okay, saya respon sedikit. Untuk pembinaan ni memang akaunnya tu kita nyatakan dengan jelas lah pembinaan. Kerana macam yang Tuan Haji sebut tadi, apabila sebab selagi mana surau kita tidak terbina, kita tidak boleh memasuki sebarang acara. Yang seperti mana YDP sebut tadi lah, ASIS. Jadi tiada masalah pada akaun ini. Apabila kita telah mencapai amount yang kita kehendaki, maka akaun ini kita tutup. Dan kita akan buka satu akaun yang baru, itu adalah akaun yang akan jadi akaun tetap kepada surau dan akan dinilai oleh hakim untuk pertandingan ASIS. Itu setakat yang saya faham lah. Terima kasih. Okey. Boleh ya? Boleh kita teruskan dengan nama pembinaan Darul Kautar SMK Kuala Selangor? Boleh. Boleh Puan, boleh. Okay. Alhamdulillah. Puan, boleh. saya rasa lah perkataan surau tu kena letak lah Puan. Itulah. Saya pun ada. Surau Darul Kausar. Kalau tak nanti betul. orang tertanya-tanya. Darul Kausar tu apa? Untuk apa? Ya, betul. Betul ya, sebab bukan semua faham Darul tu macam madrasah masa surau. Bukan semua, sebab kadang-kadang yang target kita ni adalah menyeluruh. Ada yang kurang kefahaman. Jadi saya rasa perkataan surau tu sebenarnya perlu ada. Boleh? Saya nak respon sikit Puan. Ya, boleh. Saya ingat itu tak jadi isu sangat sama letak atau tak letak, tetapi pemahaman tentang reka bentuk bila sebut pembinaan itu maknanya semua orang faham tujuannya adalah untuk agama, dan di dalamnya mesti darul itu mesti dalamnya ada surau dan ada mungkin diandaikan bilik-bilik tertentu sebagai pusat-pusat kecemerlangan dan sebagainya. Saya ingat itu tak menjadi masalah sebab target kita dalam tu bila dalam tu mesti ada surau dan ada, itu dia kita punya konsep. Tetapi untuk nak memudahkan orang faham, biasanya diletak perkataan surau sebab orang Melayu ni dia biasa dia nak fokus satu benda tu pada surau. Tetapi konsep penggunaan surau itu dah jadi Darul Kausar. Tapi kalau betul. dia macam ni, kalau nak buat juga saya tak ada masalah. Letak surau Kausar tapi dah siap besok kita tukar jadi Darul Kausar. Okey. Sebab konsep kita dari segi pendidikan Darul Kausar tu lebih menyeluruh. Lebih cumulnya kat situ. Tetapi bila kita nak buat tu nak memudahkan orang faham, surau. Itulah pada pandang saya lah yang itu yang mungkin Ustaz Razali sebutkan tadi. Ya, betul. Saya faham. Untuk akaun ni, untuk akaun ni kita letak perkataan surau.
Tetapi apabila kita dah capai amount tu, memang kita guna Darul Kauthar. Nama surau kita Darul Kauthar. Tapi untuk akaun ni perlu ada sebab target kita bukan semua yang tahu bahasa Arab ni. Mungkin orang biasa tetapi dia ingin infak. Tapi dia tak tahu perkataan Darul tu. Jadi saya rasa lebih sesuai lah pembinaan Surau Darul Kauthar SMK Kuala Selangor. Cuma dia panjang. Apabila orang nak tulis cek tu, dia jadi panjang lah. Saya rasa tak ada masalah kot. Okey, seterusnya. Bank. Bank mana ya, tuan-tuan dan puan-puan? Saya ni ikut saja. Bank mana yang sesuai? Kalau nak dekat dan senang nak masuk CIMB Islamik. Tapi kalau nak bank Islam ke Tanjung Karang lah kita itu. Saya cadangkan itu je antara dua tu. Maaf ya, saya respon. Boleh? Puan Aida? Kalau nak dekat, saya lebih suka CIMB Islamik. Okey, boleh? Bagaimana dengan rakan-rakan yang lain? Saya pun setuju CIMB Islamik. Okey. YDP? Okey, tak ada masalah. CIMB pun okey. Bank Islam pun okey. Bank Islam, dia punya branch manager kawan saya. Itu je kelebihan. CIMB ni terpulang, memang dekat. Kalau nak ke Bank Islam pun, saya tak ada masalah sebab kawan saya di sana. Terpulang. Ikut pada kemudahan pada guru-guru atau AJK yang akan terlibat, siapa yang akan jadi penandatangan, yang akan jadi penandatangan sah tu 3 orang, gantung pada dia orang ni. Dia orang yang akan ke sana dan ke sini. Kita kat sini, kita terpulang. Yang penting 3 orang ni nanti kesanggupan mereka. Okey, saya sebenarnya mana-mana pun tak kisah. Tetapi akaun sekolah memang CIMB Islamik lah. Akaun PIBG pun CIMB ya, Encik Muhammad Ray? Ya, CIMB. Okey. Bagaimana dengan Puan Rohana ni, kita punya bendahari ni? Sanggup ke nak pergi Bank Islam Tanjung Karang? Tak ada masalah Puan, saya pun memang duduk Tanjung Karang. Dan saya duduk dua boleh. Ya. Okey. Boleh tak kita vote yang mana satu ni? Kalau tengok pada chat ramai cikgu-cikgu lah, cikgu-cikgu banyak memilih CIMB Puan. Okey, Ustazah boleh Ustazah Rohana sebab dia ni bendahari. Kalau tantangan tu sekali je, tapi bendahari ni nak bank in, nak keluarkan dia lah. Ustazah? Boleh Puan. Kalau pengurusan yang mudah, yang mana saya ikut je. Okey, bagus. So CIMB Islamik Kuala Selangor ya. Okey, kita dah sampai ke agenda 2.3 tak silap saya tadi. Okey, sekarang agenda yang seterusnya ya. 2.4 iaitu pembentangan pelan surau dan kos. Saya serahkan kepada Tuan Haji Zulkifli. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man wala. Rabbi shalli sarri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentang pembinaan pelan surau itu, saya dah beberapa kali letak dalam WhatsApp group PIBG, tuan-tuan boleh rujuk di sana. Yang terbaru saya dah WhatsApp untuk kali yang kedua. Di situ ada 9 pelan contoh. Okay. Dan yang seperti yang dipaparkan itu, besar surau itu ialah 90 kaki kali 90 kaki. Dan surau ini ialah surau terapung, kita bina di atas peniriservoir ataupun tempat saliran pengumpulan air ya. Jadi itu sahaja tapak yang ada. Tapak tersebut lebih kurang 120 kali 120 kaki. Jadi kita nak bina 90 darat 90 kaki. Bila kita bina di atas tapak tersebut, dia akan serong sebab kita ikut kiblat.
Serong dia tu sekitar, kalau kita tengok jam, lebih kurang serong 50 minit lah. Kalau kita menghadap utara, dia serong 50 minit ataupun 55 minit, begitu lebih kurang. Jadi surau itu nanti dia akan terletak sebuah tapak yang 4 segi tetapi serong. Kalau ada Cikgu Arif pelan yang lagi satu tu, ini saya tak silap saya ni pelan lama. Agak ini yang baru. Ada lagi satu yang pembinaan, yang ini tapak dia. Ini tapak yang lama. Dia ada yang terbaru lagi. Cikgu Arif, ada yang terbaru lagi saya masukkan ya. Ini dah, saya fikir ini dah pindah kali keempat ya tentang surau tersebut, dan saya nampak surau ini saya dah bincang dengan arkitek ya, dan kita dah ubah. Saya tak silap saya lebih kurang 4 kali saya ubah. Dan yang terbaru semalam saya baru teringat untuk mengubahnya lagi sebab dalam bulan lepas saya ada berbincang dengan beberapa orang technician ya, yang ni yang terbaru. Okey. Ini tapak dia. Technician dia mengatakan bahawa untuk menjimatkan kos, kalau tengok plan yang ada ni kita 10 kaki satu tiang. Tetapi technician mengatakan bahawa untuk tapak surau ini dia boleh buat 15 hingga 20 kaki. Tapi to be safe dia kata kita kena buat 15 kaki yang terbaik. Jadi untuk mengurangkan kos tiang yang terlalu banyak. Okay? Jadi saya minta untuk tapak saja, dari segi desain atas semua kita akan ikut apa yang ada lah. Okay? 90 kaki kali 90 kaki dia akan memuat sekitar lebih kurang 900 ya, 800 hingga ke 1000 orang jamaah pada satu masa. Jadi kalau satu ketika nanti saya mengimpikan seperti yang saya pernah buat di Pengkala Pematang dulu, sebelum balik semua pelajar akan solat zuhur berjemaah di surau. Okay? Jadi kalau sekiranya itulah pelajar kita yang selama ini yang cula solatnya, at least dia solat lah setidaknya satu hari dia sekali dia solat. Tapi kita berdoa anak-anak murid kita ni tidak ada yang meninggalkan solat 5 waktu. Surau ni kalau kita lihat dari segi costingnya, kalau kita ambil yang mudah sajalah ya. Kalau 80 kali 80 maknanya lebih kurang lebih kurang 899 lebih kurang 8,100 kaki per segi. Maknanya kita memerlukan lebih kurang 800,000. Kalau kira spek JKR satu kaki persegi furnish ialah RM100. Maknanya pembinaan surau ini dianggarkan sekitar 800,000. Walau bagaimanapun saya juga mendapat konsult daripada beberapa rakan yang mahir tentang pembinaan surau menggunakan besi yang lebih murah, yang lebih cepat, menggunakan I-beam ya, menggunakan I-beam, cuma tiang 4 besar di tengah tu kita tidak menggunakan I-beam, kita menggunakan besi hollow bulat yang besar, lebih kurang diameter dia 12 inci. Okay? Dan saya cadangkan yang menggunakan besi, dia cepat, dan insya-Allah kita akan tahan sebab besi yang kita cadangkan itu semuanya terletak di dalam bangunan, dia tidak terdedah. Kemudian dia lebih ringan, berbanding dengan konkrit dia lebih ringan, jadi kita tidak akan risau tentang masalah retak dan sebagainya. Dan saya juga telah berbincang dengan beberapa orang rakan saya yang biasa dengan material iron material building ni, seperti yang membina membina dewan terbuka dan sebagainya. Bila saya sebut bina surau, ada yang sanggup nak bantu dan sebagainya, dan dengan costing. Dan cuma surau kita ini dia punya ground cost dia lebih tinggi ya, sebab dia tergantung. Jadi cost ground dia lebih tinggi, dan technician daripada JKR mengandaikan untuk sampai ke batu keras di bawah kita akan sambung RC pile ni konkrit akan sambung lebih kurang 4 batang. Jadi semua surau itu memerlukan 36 tiang di tengah, tidak termasuk jambatan ke arah surau ya.
Jadi kita 36 tu kita bayangkanlah costingnya. Saya andaikan tidak kurang daripada 200,000 hingga 250,000 untuk costing tapak saja. Jadi untuk bangunan saya andaikan kalau kita menggunakan material besi lebih kurang dalam 250 hingga 350,000. Maknanya kalau ada 600,000 insya-Allah kalau menggunakan besi lah. Kalau konkrit dia akan sampai ke 800 hingga 900,000. Okey, ada satu isu lagi di sini ialah yang buat pelan ini kawan saya. Daripada start buat pelan, saya minta dia buat costing untuk perkhidmatan dia ni, arkitek ni. Tapi sampai sekarang dia tak bagi jawapan, nak kata dia charge ke, nak bagi dia free ke, saya pun tak pasti. Jadi dalam mesyuarat ini kita nak putuskan berapa kita nak bagi kat dia ni. Sebab dia tak minta. Saya bagi berapa banyak kali pun dia tak sebut. Ya, mungkin agaknya kawan kampung dia pun nak berinfak, kita pun tak tahu. Tapi kalau kita rasa kita nak bagi, kita putuskan satu jumlah untuk bagi token ke dan sebagainya ya. Itu saya minta pandangan lah. Kemudian saya target kalau untuk pembinaan ini, walaupun kita dalam isu pembinaan surau ni saya terletak di bahagian design dan apa ni, tapi saya juga nak memaklumkan bahawa kita mesti ada target. Contohnya untuk dapatkan jumlah itu mesti ada target, setahun, 6 bulan dan sebagainya. Jadi daripada target itu kita kena pasang strategi. Kalau Sam Jeram kan dengan strategi viralnya, pengetuanya naik motor Grab, kita kena ada, tak perlu viral tapi kita kena ada strategi mengikut pada pandangan saya kekuatan masing-masing. Kalau dia ada anak saudara atau korporat yang besar-besar, kontak lah. Kalau saya ada perkhidmatan-perkhidmatan tertentu yang saya boleh bagi dengan percuma dan duit perkhidmatan itu saya boleh masukkan dalam tabung surau, kita buat. Itu strategi. Contohlah yang kita perlu bincangkan sekali supaya daripada situ kita dapat target-target ini berapa untuk dapatkan jumlah ini. Okay. Kalau Sam Jeram dapat 200-300 ribu untuk buat dewan itu dah tak sampai 2 bulan ya. Dengan strategi dia yang tak sengaja viral pengetua tu, jadi kita pun kena target lah dalam masa berapa bulan, 6 bulan dan sebagainya, supaya kita tidak lagi tunggu mesyuarat dan sebagainya. Jadi selepas ini saya harap kerana kita dah menunggu hampir 10 tahun, jadi kita kena proaktif. Lebih proaktif kita, lebih banyak ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam. Itu saja Tuan Pengetua. Okey, terima kasih Tuan Haji. Okey, sebelum kita pergi target pembinaan strategi dan kos ni, saya terlupa kita nak buka akaun, kita kena nyatakan dalam minit mesyuarat siapakah penandatangan akaun tersebut dan syarat-syarat tanda tangan tersebutlah. Okey, balik semula Cik Warif, balik semula kepada nama akaun tadi. Nama akaun. Cik Warif, slide nama akaun tadi. Cik Warif. Okey. So nama akaun ialah Pembinaan Surau Al-Kautar SMK Kuala Selangor. Banknya adalah CIMB Islamic Kuala Selangor. Penandatangan buku cek Okey. Ada tiga nama. Yang pertama saya pengetua. Yang Puan Fatmah binti Muhammad Arif. Ini kena dalam minit kena nyatakan ya. Setiausaha ya. Cik Ustaz Ismail. Okey, kemudian yang pengetua sebagai pengerusi. Kemudian yang kedua ialah setiausaha, iaitu Ustaz Ismail lah. Kemudian yang ketiga adalah bendahari. Okey. Jadi di sini tanda tangan saya adalah tanda tangan yang wajib. Betul ya Ustazah? Ustazah Aisyah.
Ya, betul. Pengerusi dia wajib tanda tangan. Yang pengerusi bendahari dengan setiausaha adalah salah pilihan. satu Ya, betul, pilihan Puan. Okey. Jadi syaratnya ialah saya tanda tangan pengerusi wajib. Syaratnya kena tulis nanti dalam minit tu Ustaz Ismail. Tanda tangan pengerusi adalah wajib, manakala setiausaha dan bendahari salah satu sahaja. Okey, kita pergi balik kepada yang dicadangkan oleh Tuan Haji Zul. Okey, target pembinaan kita. Okey. Target pembinaan kita semua kos berapa tadi Tuan Haji Zul? Kalau total kan 600,000. Sekitar kalau gunakan besi 600,000. Kalau konkrit antara 800 hingga 1 juta. Okey. Boleh tak kita letak dulu 600,000? Ya, boleh. Terus nak letak. Okey. Boleh. Tak ada masalah. Pandangan daripada YDP PIBG, pandangan daripada PIBG, mohon beri pandangan. Okey, kalau kita nak menampakkan satu unjuran kos, lebih baik kita letak 1 juta, highest cost. So kalau kita tak achieve target 1 million, at least kita dapat menghampiri. Itu pada pandangan saya. Betul, saya setuju. Alright. So kita letak. Okey. So kita letak dekat target pembinaan adalah 1 juta. Saya setuju. Alright. Terima kasih Cikgu Encik Ami. Cik Arif target pembinaan 1 juta. Letak kita target dia. Okey, berapa tempoh untuk kita letakkan tempoh collection duit? 6 bulan boleh? 6 bulan hingga setahun lah. 6 bulan. Okay. 6 bulan Kita letak dulu 6 bulan. Okay. Maknanya mid of next year will be the targeted date lah. Targeting date is mid, maknanya Jun 2021. Habis Jun tu dah kita punya target. Okey, strategi kita Jun 2021 adalah target collection. Kita nak cari duit ni, semua orang kena bergerak. Untuk fasa seterusnya semua orang perlu bergerak bagaimana untuk mendapatkan dana tersebut. Okey, strategi sekarang saya open kepada strategi. Ada cadangan? Okey, Puan, saya nampak begini. Penglibatan ini ialah penglibatan kepada semua guru. Dia bukannya ni. Sebagai menyambut wawasan pengetua bahawa sekolah ialah kilang pahala. Jadi saya ingat perlu dilibatkan kepada semua yang beragama Islam lah. Kemudian yang kedua, di atas kekuatan masing-masing itu, kekuatan masing-masing. Saya yakin bila cikgu-cikgu ni kebanyakannya hampir semuanya graduate dan mempunyai satu link yang besar, yang mempunyai pertalian-pertalian tertentu dalam sama ada keluarga, rakan dan sebagainya. Cuma bakat untuk convincing untuk untuk mempengaruhi ataupun menakutkan keberanian dan sebagainya itu main peranan. Tapi kita mesti ada target di situ melalui interpersonal punya capability. Yang kedua ialah korporat. Yang jawatan itu sebab dalam jawatan kuasa tadi kita kena pecah-pecahkan nama jawatan kuasa tersebut. Maknanya ada yang pembinaan, ada yang bahagian korporat, ada yang bahagian derma. Contoh sebutlah dalam jawatan kuasa itu bukan AJK saja tetapi ada nama AJK itu mesti ada dan mengikut keupayaan dan kekuatan masing-masing. Dan kemudian yang ketiganya ialah gerak kerja yang dipanggil gerak kerja saya katakan tadi yang mengikut kekuatan masing-masing. Kalau contoh saya ada lori. Kita kempen siapa-siapa nak pindah barang dan sebagainya. Satu Ahad tu
Semua collection itu kita akan masukkan dalam dana surau PIBG. Walaupun tak banyak tetapi dia mungkin membantu. Bukan membantu itu dari soal perkhidmatan yang kita bagi, tetapi cerita-ceritanya itu menjadi satu yang boleh menarik orang untuk berinfak. Itu saja. Maknanya cetusan daripada beberapa aktiviti guru tadi. Kalau macam saya ada satu kekuatan contohnya. Tentang apa latar belakang saya yang mempunyai beberapa perkhidmatan yang saya boleh bagi, dan itu contoh sebagai contoh. Begitu juga yang lain nanti. Kalau masing-masing ada kekuatan, siapa yang boleh kontak. Even dengan baru-baru ni ada kawan saya, dia boleh kontak dengan Timbalan Menteri Pendidikan YB Sungai Besar. Mudah je YB sampaikan sekitar dalam 20,000 kalau tak silap saya. Kontak-kontak person inilah yang penting untuk kita bergerak. Dan kalau tidak begitu, nanti dia 6 bulan ni pendek kita nampak je 6 bulan ni panjang, tetapi bab cari duit ini dia pendek. Tahu-tahu duit tak cukup, tempoh dah sampai. Sebab masing-masing kalau kita bergerak mengikut keselesaan kita dengan beban kerja kita di sekolah dan sebagainya, dia akan jadi lambat. Tetapi kalau ada tumpuan, kalau melihat itu sebagai satu upaya kita untuk generate sesuatu untuk yang memberi makna dalam hidup kita, kerana surau ini pahalanya dia tidak akan putus, merupakan satu ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Jadi saya fikir motivasi-motivasi yang berkait dengan pembinaan ini perlu digerakkan supaya kita tak kata letak 6 bulan, tetapi kita tahu dia susah nak dicapai. Sebab 1 juta bukan sedikit jadi tapi tak apalah. Kemudian yang keduanya ialah kita melihat sama ada kita nak terus bina, katakan kita ada 200,000 atau 300,000, adakah kita nak bina by progress. Tapi saya cadangkan kita berapa kita dapat dalam masa 3 bulan itu, kita bina untuk tapak dulu, contohnya piling ataupun flooring dan sebagainya lah kan. Supaya tapak itu nanti boleh dijadikan diwar-warkan bahawa progres itu dah berlaku. Jadi kadang-kadang orang nak derma, dia tengok kita punya progres. Bukan dah tapak 1 juta baru nak bina. Dia tak macam tu. Dia progres dia by progress. Dapat tu naik ni. Okey. Saya cadangkan begitu. Wallahualam Tuan Pengetua. Okey, apa yang Tuan Haji cakap semua betul Semua guru akan saya libatkan dalam mesyuarat guru pada hari Isnin ini. Saya akan belas. Dan saya mohon kepada Ustazah Aisyah menggunakan senarai nama guru yang ada, pecahkan kepada jawatankuasa yang akan mengetuai untuk korporat. Untuk korporat, bahagian korporat, nanti Ustazah boleh PM saya siapa yang sesuai sebagai ketua untuk jawatankuasa korporat. Dan kepada guru lain, okey, strateginya mungkin kita nak masukkan dalam media sosial. Siapa jawatankuasanya? Yes. Ustazah? Okey, kemudian strategi seterusnya yang perlu ialah kepada ibu bapa. Apa medium kita nak guna? Kita nak pakai surat, kita tak jumpa anak-anak murid. Dan adakah kita nak menggunakan channel Pusel Broadcast? Salah satunya Pusel Broadcast, banner, itu juga jawatankuasa yang lain. Ustazah boleh Ustazah? Ustazah Aisyah? Boleh Puan. Ustazah Aisyah Okey, kemudian menggunakan yang Tuan Haji cerita dengan saya tu apa? Keratan tiket tu. Ya, keratan tiket, derma tiket. Tu. Itu teruskan dengan bahagian tu yang pejabatnya di depan masjid negeri tu. Baru dapat kebenaran itu baru boleh kita jual kupon wakaf. Okey, jadi maknanya itu dia ambil masa sikit lah sebab kena bergerak. Ambil masa sikit. Tapi dari segi korporat tu hanya memerlukan surat. Betul. Dan kertas kerja Puan. Kertas kerja. Kertas kerja dengan surat permohonan lah. Dan juga betul. Yang kebenaran daripada wakaf Selangor. Baru kita boleh bergerak untuk Okey, untuk mendapat kebenaran hari itu Ustazah kata kita perlu buka akaun. Kita perlu minit ni kita bawa dulu Puan. Minit untuk saja. Minit ni kita bawa untuk buka akaun, kita guna minit ni.
Dan juga Dan? kita nak mohon wakaf juga kita guna minit yang sama. Okey. Sebab itu Alright. sebab itu mesyuarat ni sangat penting. Sebab Okey. minit ini yang akan jadi pemula lah untuk kita bergerak ke Wakaf Selangor. Okey, baik. So, Wakaf Selangor nak apa dalam minit ni sebenarnya? Dia nakkan macam yang tadi kita dah bincang lah Puan, yang macam saya beritahu Puan hari tu, iaitu nama surau, lepas tu nama akaun, nama bank. 3 benda yang kita dah bincangkan tadi itulah yang dalam agenda. Dah Ya. ada? Okey. Ya. So maknanya minit ini akan digunakan 2 tujuan. Ya, Satu, kita akan buka akaun minggu depan. Saya harap setiausaha Ustaz Ismail boleh siapkan minit ni segera. Okey, kemudian yang kedua, minit ini juga akan digunakan untuk permohonan kepada Wakaf Selangor. Betul Ustazah? Ya, betul Puan. Okey, kemudian dalam mesyuarat guru Isnin ni saya akan Ustazah kena siapkan jawatankuasa yang kecil-kecil tadi tu, yang saya sebut tadi tu. Yang daripada kalangan AJK lah Puan. Tak, saya nak semua guru terlibat. Guru Islam. Semua guru. Yang Guru Islam. AJK tu mungkin ketua dia. Di kalangan kita dia ketua dia. Contoh korporat. Siapa korporat yang ketua yang paling sesuai? Tuan Haji Zul lah. Saya tak nampak orang lain. Okey, kemudian nanti contohlah. saya PM Puan lah untuk lebih detail lah sebabnya untuk apa ni dia punya jawatankuasa dia punya apa, dia punya perincian dia tu. Nanti saya PM Puan lepas mesyuarat. Ya, tapi libatkan juga bersama dengan PIBG lah, jawatankuasa PIBG. Okey. Ya, okey. So dari segi strategi saya ingin mendapat pandangan daripada YDP PIBG. Dipersilakan, ada apa-apa tak? Saya rasa mesti ada banyak pengalaman ni. Okey, terima kasih kepada Puan Mentua. Okey, itulah bila kita nak gerakkan ni memang kita perlu berganding dengan banyak pihak, sama ada yang melibatkan pihak-pihak yang berwajib lah, yang berkuasa, contohnya tadi macam Jabatan Wakafnya, lembaga zakatnya, dan juga daripada pihak-pihak kerajaan negeri ke dan sebagainya. Sebab dulu pun kita pernah mohon dengan Menteri Besar Selangor, memang dapat lah. Jadi maksudnya kita saluran kita pada pihak-pihak agensi kerajaan dan juga sektor-sektor korporat ni, saya juga akan bantu, insyaAllah adalah kenalan yang boleh bantu dari sektor-sektor korporat ni sendiri. Dan kemudian mungkin juga macam yang tadi Tuan Haji Zul sebut, maknanya kita perlu gerak dululah sebab biasanya penyumbang ni dia nak tengok dulu, at least dia nampak mana tapaknya, mana cucuk besinya, maksudnya dah ada progres awal. Dan benda ni kita akan viralkan, kita akan sebarkan, dan mungkin juga perlu kepada majlis pecah tanah. Dan bila ada pecah tanah ni kita akan masukkan surat khabar, tak ada masalah, kita boleh masukkan dalam sinar dan sebagainya supaya masyarakat nampak, dan kita dah ada nombor akaun dan sebagainya. Dan mungkin juga tadi selain pada kursus broadcast tu, kita tunjukkan Facebook, kita boleh tunjukkan kita punya progress, kita share link supaya orang like, boleh nampak, orang boleh nampak dah naik besi, piling apa dan sebagainya. Jadi benda-benda kita kena share lah. Jadi dalam keadaan kita PKP yang mungkin tak tahu sampai bila ni, jadi kita banyak kena guna saluran-saluran media sosial lah, kena forward sejauh mungkin yang boleh lah. Di samping kita tackle JLC, company sektor korporat ni, kita bagi surat, kertas kerja. Jadi benda ni saya kira walaupun kita bentuk biro-biro yang akan dibentuk tu nanti, tapi saya rasa tanggungjawab macam Tuan Jizul sebut tadi, masing-masing ada kekuatan. Mungkin saya ada kekuatan di sudut lain, cikgu ni di sini. Jadi maksudnya saya rasa semua warga Kusel ni ada kekuatan masing-masing, ada kenalan dan ada yang kenal dengan contoh dengan Rafulin ke, kenal dengan ini. Jadi kita gunakan semua segenap mungkin di sudut gurunya dan juga ibu bapa. So sama-sama kita mencari. Dan insyaAllah lah saya rasa dalam 6 bulan tu walaupun singkat, sekurang-kurangnya kita target at least separuh kita dapat lah Dia pun dalam PKP ni kita tak banyak sangat nak fikir pun Jadi kita boleh gerak lah apa-apa yang kita boleh gerakkan secara maya ni. Jadi itu sajalah pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih YDP. Betul apa yang
YDP cakap tersebut. Okey, untuk pandangan seterusnya, Encik Arif ada, Encik Ami ada tak pandangan? Encik Ami? Terima kasih Cikgu. Ya. Saya pandangan saya serupa juga macam YDP cakap tadi. Saya lebih dengan secara verbal ni kita boleh bercakap, menyampaikan apa yang dah nampak. Maksud saya kalau dah ada konkret, dah ada tapak tu, jadi lebih jelas untuk kita nak memberitahu pada pihak JLC atau badan-badan korporat untuk menyumbang. Jadi lebih jelas lah. Tapi bagi saya insyaAllah saya pun akan menyokong dan saya akan membantu dari segi bahan untuk mendapatkan dana surau ni. InsyaAllah saya pun duduk di bawah bertugas di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia. InsyaAllah saya akan menghebahkan pada koperasi-koperasi yang berpotensi tinggi, yang yang ada dana sumber yang banyak. InsyaAllah dia orang ingin menyumbang, saya akan ajukanlah pada mereka-mereka yang ingin menyumbang. Oh, bank rakyat banyak tu. InsyaAllah. Bank rakyat. InsyaAllah. Banyak bank lagi, Co-op bank pun ada tu. Co-op bank, yes. Co-op bank ya. CEO dia insyaAllah saya kenal. Saya cuma di sini saya inginkan mohon surat sumbangan tu lah. Permohonan surat sumbangan tu. Lebih jelas lah untuk saya menerangkan pada beliau nanti. Okey. Dia mesti macam ni Tuan Pengetua. Dia kita surat yang personal tu ada, itu ada satu standard format lah. Satu lagi kita kena cetak yang macam wakaf, bukan sijil resit tapi satu macam satu form wakaf dalam tu. Kertas tu. Sekeping kertas. Dia yang tu ada kita laminate tu. Tak laminate lah, dia pakai glossy paper. Yang ada gambar semua ya? Gambar, lepas tu bawah tu ada kertas dia dan diisi. Kat situ kertas kerja dia semua ada, tanda tangan perakuan daripada berbagai pihak tu, kita dalam tu kita kompres jadi kecil kan, jadi itu sebagai satu strategi lah. Kemudian kalau PKPB ni ditamatkan, saya pun nak cadang nak buat di jamuan lah, collection. Walaupun tak banyak, biasanya dari 50,000 kita dapat pun menyumbang lah sedikit sebanyak. Dia bukan isu jamuan tu puan, tetapi cerita orang yang datang kat jamuan itu. Kalau nanti PKPB ni dah ditarik balik, saya cadangkan kita buat sedikit jamuan, dan biasanya bukan dia nak datang, kita ambil kos yang paling rendah. Itu pun biasanya kos makan tu pun nanti kalau betul-betul kita ada yang taja, jadi kita dapat full collection. Cuma untuk peralatan-peralatan seperti kerusi meja sajalah yang kita perlu sewa. Yang lain, peralatan-peralatan lain tu boleh diberi percuma, tak ada masalah. Sebab ada yang boleh memberi sumbangan. Jadi macam jamuan ni salah satu strategi, tetapi kita kena tunggulah keadaan pandemik ni aman, vaksinnya diperolehi, PKPB ditarik balik, dan kita akan insyaAllah buat table. Tetapi pada masa sama kita kena menjangkakan dengan keadaan ekonomi sekarang ini, jadi mungkin dia akan drag sikit, dia punya flow itu, tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita berlemah-lemah dan kita mengambil alasan. Jadikan surau itu sebagai satu tahap motivasi yang tertinggi. Wallahualam. InsyaAllah. Okey, baik. Strategi yang kita telah senaraikan di sini, saya ulang balik ya. Semua guru, pihak terlibat ya. Kemudian korporat dan GLC membina mengikut duit. Ini penting ya, supaya ada evidence apabila kita nak memohon sumbangan by progress ya, by peratus. Kemudian kita buka akaun, kita mohon pada Wakaf Selangor, pada zakat ya, tularkan di media sosial iaitu Pusel Broadcast, banner, Facebook ya. Saya mohon Cik Muhammad, ini pakar IT kita,
Cik Muhammad, nanti bila dah stabil, kita buka satu akaun Facebook khas pembinaan surau Darul Kautar ya. Cik Muhammad ya. Cik Muhammad ada ni? Ada, boleh Puan. Okey, saya tahu. Alright. Okey, kemudian majlis pecah tanah, saya setuju. Ini adalah penting menunjukkan betapa seriusnya kita, dan seterusnya melalui koperasi, melalui bank koperasi ya, seperti Bank Rakyat, Coop Bank ya. Surat sumbangan. Okey, surat sumbangan, kertas kerja dan jamuan makan. Ini adalah setakat ini saja strategi yang kita bincangkan pada hari ini. Akan datang kita akan bermesyuarat lagi, kita perhalusi pula strategi ini, kita letakkan jawatankuasanya, siapa ketuanya, dia mesti ada ketua jawatankuasa kecil-kecil ni. Dan kemudian jawatankuasa kecil-kecil ni boleh bermesyuarat sendiri, bergerak untuk mendapatkan dana tersebut melalui strategi tersebutlah. Ya. Okey, agenda seterusnya. Boleh Tak, saya Puan. Minta maaf Puan. apa dia? Saya ingat saya beri kuasa kepada Puan Pengetua dan Ustazah Aisyah untuk put in the name lah. Terus ya. Kita tak payah terus dalam satu mesyuarat. Nanti dia jadi... Ya, saya pun setuju macam tu juga Puan, sebab nanti sebab saya pun tidak berapa mengenali guru-guru dekat KUSEL. Jadi kalau boleh diputuskan dengan rakan-rakan GPI yang ada, jadi boleh kita putuskanlah, dan AJK-nya tu AJK apa. Jadi senang untuk Ustaz Ismail masukkan dalam minit. Jadi senang. Nanti minit tu kita akan guna pakai. Okey, untuk semua guru, saya amanahkan Ustazah Aisyah ya. Ustazah Aisyah sebagai ketuanya. Tetapi dalam guru tersebut, saya mohon... Saya nak AJK-nya tu AJK apa Puan? Kalau boleh dinyatakanlah sekarang ni, maknanya boleh, bila dah ada AJK apa, jadi mudah untuk meletakkan nama guru. Kutipan dana. AJK kutipan dana, semua guru. Ustazah adalah ketuanya. Tetapi Ustazah, guru kita ramai. So guru kita ni ada banyak kelebihan. Jadi tak semuanya semua akan kutip. Betul. Tetapi ada guru-guru tertentu dia akan jadi lead pada beberapa jawatankuasa yang lain. Selain daripada semua guru, arahan akan dikeluarkan, semua guru akan mengutip dana dalam isnin ni, dalam syarat isnin. Tetapi ada guru-guru tertentu yang akan saya tarikkan, dan dia akan dimasukkan sebagai jawatankuasa kecil di bawah, mungkin korporat. Korporat saya dipahamkan Puan Nuriliana tu saya rasa boleh dimasukkan di bawah korporat. Lagi satu Puan Azian. Puan Azian ya. Itu yang saya dah kenal pastilah, yang boleh diletakkan di bawah korporat ya. Okey, kemudian progres ini ketuanya adalah Tuan Haji Zul lah. Okey. Jawatankuasa akaun adalah sudah tentulah Puan Rohana. Untuk wakaf Selangor, siapa yang boleh lead? Ustazah Rashidah boleh? Ustazah Rashidah? Ustazah Rashidah? Tak apa, letak je. Okay, tularkan ke media sosial. Okay, ini Encik Muhammad, Encik Azam, Ustaz Puan Nur Rashidah, masukkan semua tu. Okey, majlis pecah tanah, majlis yang... Puan, sekejap Puan. Okey. Tambah seorang lagi tu Cikgu Ayu. Ya. Sebab Puan Zaharia. Cikgu Ayu. Ya. Ya, Puan Zaharia. Okey. Majlis pecah tanah, SOP ini berkaitan dengan SOP. Siapa yang paling sesuai? Muhammad Faizal. Encik Muhammad Faizal. Okey, ni guru yang akan saya tarik lah ya. Okey, koperasi, bank, Coop Bank. YDP dengan Cik Amiruddin tadilah Puan, kita boleh libatkan. Betul. Cikgu kita seorang. Tak ada. Dekat korporat tu letakkan YDP. Dekat korporat kita letakkan YDP. Ya, betul-betul. YDP. Yang dekat koperasi tu Encik Amiruddin. Ya, betul. Puan Aida kat mana Puan Aida? Rasanya Puan Aida boleh tular di media sosial. Boleh ke Puan? InsyaAllah. Saya cuba. Okey. Di bahagian ibu bapa ya Puan Aida?
Tular di bahagian. Okay. Alright. Surat sumbangan SU. SU kita Ustaz Ismail dan juga Dayang Wahidah lah. Okay. Jamuan makan. Okay, jamuan makan Ustazah Nuzaimah, Ustazah Rushayati, ya. Semua ustazah tu lah. Okay, Puan Ziana nak di mana? Yang belum ada jawatan kuasa, Encik Razali. Nak masuk yang mana? Pilih cepat. Jamuan. Oh, jamuan. Amboi. Tak boleh. Ustaz tak boleh jamuan. Ustaz pergi tempat lain. Okey, Ustaz. Ustaz yang wakaf Selangor tu, Ustaz. Tapi yang wakaf ni saya ingat PSU lah yang handle. Oh, apa ni? Ustazah Dayang. Ustazah Dayang. Dia lebih, dia sebenarnya prosedur ni lebih kepada induk. Saya ingat PSU boleh bantu kat sini sebab dia induk. Dia macam teknikal yang berkaitan dengan hubungan luar ni, dia induk. Macam dengan wakaf, dengan jaiz, itu semua induk. Tapi kalau program-program bawah strategi ni, dia lain, dia lebih kepada macam mana nak kutip dana. Jadi dia bukan pengurusan, dia kalau pengurusan macam wakaf ni semua pengurusan. Saya ingat pengurusan kena Speaker tak boleh cakap. Apa dia? Macam mana? Apa yang tak boleh cakap? Sorry. Tak Puan, ada. kalau bahagian wakaf ni, Selangor ni, banyak seorang ustaz kat situ. Wakaf Selangor zakat ni sebab pengurusan dia dengan pihak ni. Ustaz lah seorang situ. Oh, Ustaz Razali. Amin. Amin. Ustaz tak boleh makan dia Ustaz, pergi kat wakaf. Okey. Dah jadi tetamu aja. Okey. Ustaz jangan marah gurau aja. Okey, siapa lagi yang tak ada tu? Yang tak ada jawatan kuasa. Saya ya, letak Puan Ziana. Saya letak di tularan media sosial. Media sosial Okey, Majlis Pecah Tanah, saya nak tambah lagi boleh? Boleh. Okey, Faizal ni dia letak Sabrina. Okey. Puan Sabrina Sabrina, Puan Sabrina. Okey, seorang lagi yang saya rasa boleh ialah Azliwati. Okey. Walaupun mereka bukan jawatankuasa induk pembinaan, tapi ini jawatankuasa kecil Okey. Lagi? Ada lagi tak yang tak ada tugas-tugas khas? Okey, Puan, saya cadangkan bila dah bentuk jawatankuasa ni, saya beri kuasa mencadangkan mesyuarat ni memberi kuasa pada pengetua, pengurusi untuk letakkan tarikh sekali, senang. Nanti kita tak bila kalau tak bagi tarikh, nanti dia drag sampai sambung meeting tak habis. Okey, begini. Tarikh tu kita tetapkan nanti dan kita meeting semula pada bulan 12. Yes. Waktu cuti. Google Meet juga, tuan-tuan dan puan-puan boleh balik kampung, tak ada masalah. Tapi kita meet dalam macam ni lah. Kalau boleh bersemuka, kita akan bersemuka. Tapi saya tak rasa boleh bersemuka. Masih lagi tidak boleh bersemuka. Boleh kita tetapkan Puan Aisyah bulan 12 sebelum cuti sekolah. 17 hari akhir. Okey, 18 tu. 18 cuti sekolah hari yang pertama. 18 hari bulan 12 ya Puan? Ya betul. Okey, saya nak masa ini Puan, kita bagi tarikh siap-siap. Contohnya jamuan target bulan Mac. Contohlah kan. Tapi kalau pengurusi jamuan kata ini pendek sangat Puan tak apa, kita adjust tapi kita letak dulu. Oh, letak juga lepas tu besok bincang dengan pengurusi. Supaya dia dah ada set waktu bekerja dia. Kalau tidak nanti letak tarikh drag lagi, nanti nak mula drag lagi pindah. Ya, betul. Okey. Baik, kalau begitu untuk jamuan bulan saya target, kalau kita target lah seolah-olah PKPB dah tak ada dalam bulan Mac itu sebelum puasa. Okey, bulan Mac sebelum puasa Sebelum puasa. Jamuan makan ni jualan meja ke? Ya. Jualan cenderamata.
Contohlah. Okey, kemudian yang lain, contohnya nak mencari dana tu, kita akan, bila kita jumpa tu nanti, kita akan beri laporan lah masing-masing. Datang kuasa masing-masing beri laporan. Dah berapa kutip, dari mana. Okey, begitulah. Okey. Yang untuk wakaf Selangor tu, bila kita dah siap minit, mohon Ustaz Ismail dan juga Ustazah Dayang minitnya disegerakan lah. Lepas tu boleh bergerak terus ke pejabat wakaf Selangor lah di Shah Alam. Okey, begini. Kalau saya tak ada apa-apa pun boleh juga pergi sekali bersama-sama dengan Ustaz Razali dan juga Cikgu Dayang, tak ada masalah. Okey, baik. Macam ni Ustaz. Macam ni. Isnin kita meeting, Selasa pun meeting. Okey, Rabu pagi insya-Allah saya ada di sekolah. Rabu pagi tu ada. Kami saya nak pergi Rabu mungkin meeting hari ya tahu. Rabu kita meeting. Hari Khamis tu bunga tu, Tuan Haji? Ya, dah siap. Ya. Nak beli bunga untuk sekolah tu, Tuan Haji nak bawa lori dia. Okey, itu Khamis. So saya tetapkan masa Isnin, Selasa, Rabu sebab saya ada di sekolah. Jadi mana-mana cikgu yang perlu jumpa saya ketika itu boleh terus jumpa saya. Okey. Yang pegawai wakaf tu saya akan cuba kontak insya-Allah hari ni Puan. Nanti apa-apa keputusan saya akan maklum pada Puan dan juga Jawatankuasa Wakaf Selangor lah. Sebab dia kalau sebaik-baiknya kita dapat bersemuka dengan pegawai tu. Jadi senang sebab dia ada form yang kena isi nanti. Alright. Okey. Sebelum kita nak gerak. Itu pun Ustazah, itu pun kita kena target date tu. Berapa? Kita target dalam 2 minggu benda ni boleh selesai tak? Rasanya Ustaz Ismail boleh siapkan minit Senin. Awal tak? Hari Senin boleh siap tak Ustaz? Okey, saya akan cuba insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz ya. Ustaz Ismail, jangan print dulu hantar soft copy pada saya Isnin tu. Saya semak dulu, nanti kalau ada perubahan baru Ustaz buat perubahan dan baru cetak semula datang untuk urusan seterusnya. Saya nak tanya ni, wakaf Selangor ni kita dia hanya perlukan minit tak perlu buka akaun lagi kan? Dia perlukan kertas kerja. Perlu kertas kerja beserta pelan surau dan bajet. Dia nak makna minit mesyuarat tu, lepas tu mesti ada kertas kerja. Tuan Haji Zul boleh sediakan kertas kerja ke? Kertas kerja yang kita ikut tu SU tu hari dah ada daripada Raja Muda Musa. Okey. Kita ambil tu, kita ubah. Pelan ada pada saya. Costing tadi saya cuba buat nanti hari ni. Pasal costing bangunan ini dia teknikal sikit Puan. Nanti saya akan minta pandangan daripada kontraktor lah. Okey. Sebab dalam minit tu, dalam minit tu pun dia mention sekali Jawatankuasa Pembinaan Surau. So minit tu memang kena minit yang lengkap lah untuk kita bawa bersama dengan kertas kerja, pelan surau dan juga bajet. Untuk kita berjumpa dengan pegawai di Pejabat Wakaf Selangor. Itu prosedurnya lah Puan. Okey, maksudnya belum sempat buka akaun pun tak apalah, just tak apa. saja. Dia nak tu sebab bila kita dah buat benda tu, wakaf nanti dia akan minta isi borang. Sebab itu kawan saya kata lebih mudah kita jumpa pegawai tu, dia bagi nombor kontak. InsyaAllah saya cuba kontak dulu Ustaz Sufian As-Sauri ni, macam mana prosedur, nanti apa-apa saya akan up dekat dalam grup insyaAllah. Okey. Kemudian mengenai kertas kerja ni, saya minta Ustazah Dayang Ustazah Dayang mana? Ya Puan. Ustazah Dayang tolong tengok kertas kerja tersebut pada Tuan Haji ke? Yang Raja Muda Musa punya? Tak ada pada saya. Ada pada saya Puan. Ada pada Ustazah. Ada pada Ustaz Ismail. Ustaz Ismail rasanya saya dah bagi semua. Nanti saya tengok yang soft copy. Tapi rasanya hari tu memang dah post semuanya, dah bagi semuanya pada Ustaz Ismail. Nanti Dayang rujuk pada Ustaz Ismail, betulkan mana yang perlulah. Berdasarkan dahulu. Nanti Tuan Haji bagi costing tu pada Ustazah Dayang lah. Untuk dia Okey, saya bagi. Tapi kalau pelan tu saya dah ada. Pelan tu saya dah bagi dekat PIBG tu. Dekat PIBG tu boleh print. Tapi kalau tak ada saya direct pada Ustazah Dayang, nanti saya direct terus lah Tuan Haji. Terus forward pada Ustazah Dayang. Jadi senang dia buat kerja. So, dekat grup surau. Saya post kat grup surau. Boleh. Okey, baik. Boleh. Okey, boleh Dayang ya. Okey, insyaAllah. Dayang,
Ustazah Dayang jumpa saya Isnin. Ustazah Okey, Puan Dayang Sabtu Ahad ni murni kan. Selepas mesyuarat guru datang sekolah, tunjuk dekat saya. Nanti kita go through sama-sama dan kalau ada penambahbaikan, kita buat penambahbaikan. Boleh ya? Okey, InsyaAllah. Okey. Ada apa-apa lagi yang saya tertinggal? Ini hal-hal lain ke Ustazah? Pengetua? Ustazah Belum. Belum hal-hal lain ya? Okey. Ini masih lagi Tuan Haji punya. Masih lagi strategi. Tuan Haji punya ni. Tuan Haji punya slot masih lagi. Okey. Tak ada apa-apa kan? Okey, tak ada apa-apa, saya serah balik pada Tuan Haji. Nak teruskan. Okey Puan, balik pada tadi, berapa token kita nak bagi dekat yang lupa. Dia pun tak jawab. WhatsApp saya ingat dah 5-6 kali WhatsApp berapa costing, dia pun tak jawab. Saya ingat saya nak bagi token je dulu. Nanti kalau dia bersuara barulah saya kirim lain. Saya nak minta persetujuan tu. Okey, saya ni tak tahulah pasal pembayaran plan ni, tapi dulu masa nak buat nak tambah rumah, nak renovate rumah yang nombor 1 tu. Saya bayar 750 tau Tuan Haji. Untuk plan sahaja. Itu rumah. Kalau surau ni saya tak tahulah berapa, mungkin mahal lagi. Jadi kalau ada sesiapa yang ada pengalaman boleh share. Saya pengalaman tu adalah, tetapi sebab ini bukan kira kalau ikut pelan memanglah dia 10,000, 5,000 dan sebagainya. Ini just saya nak bagi dia dulu. Kalau dia bersuara Kang, kalau dia nak minta tambah lagi, tapi saya anggap dia macam dia tak berani nak sebut, macam seolah-olah terpulang nak bagi berapa. Seolah-olah macam tu. Saya pun tak bagi sikit tak patut pula. Saya cadangkan bagi 1,000 dulu, keluarkan duit PIBG tu, keluarkan 1,000 dulu. Yang lain tu kalau itu dia rasa dia dah okey. Kalau dia tak nak juga nanti saya pulangkan balik lah, itu je. Senang macam tu je. Mungkin dia nak infak kot Tuan Haji. Dia nak bersedekah mungkin. Tapi kita kena bagi dulu. Kalau kita tak nak, baru kita pulangkan balik. Ya. Okay. Tapi sebelum cakap kata nak infak tidak, nak kata dia charge tidak. Itu yang saya risau. Jadi saya ingat ada pandangan? Ada pandangan lain. Sikit lah Tuan Haji. Itulah memang macam sikit. Hari tu saya buat rumah pun 2,600. Ya betul lah. Itulah saya kata tadi. Kalau tak cukup bagi 2,000, lepas tu tengok dia pulangkan balik ke, dia apa ke, dia pulangkan 1,000 ke, tapi kita ada satu benchmark kita lah, berapa nak kita nak bagi. Kalau nak 2,000 lah, saya setuju je. Yang perlu kesimpulan ni Haji Zul, dia termasuk costing ke, dia kirakan ke pelan aja ni? Dia bagi pelan je. Oh, kalau bagi costing nanti dia buatkan, tak ada masalah. Oh. Sebab dalam duit pembangunan PIBG, hari tu kita dah tolak 1,800, dia ada lebih kurang 11 hingga 12,000. Okey. Saya rasa kita bolehlah ambil daripada duit yang ibu bapa sumbangkan untuk pembangunan sekolah. 2,000 saya rasa okeylah untuk kita beri pada dia. Okey. Saya setuju. Ini catatan saya lah, saya tak kita ambil daripada duit pembangunan yang mana setiap keluarga bayar RM10. Saya rasa tak ada masalah untuk kita ambil. Kalau YDP ni dan AJK semua okey, saya okeylah 2,000 untuk kita. Itu pun rasa sikit. Tapi saya yakin sangat niat dia lah untuk menyumbang tu. Tapi kita ulur dulu lah. Kita ulur dulu. Kalau dia tak nak ataupun dia habis sikit tu, nanti kita cerita lain. Ya, kita juga. Okey. Saya nakkan pandangan daripada YDP PIBG. YDP, ada pandangan tak? Okey, sebenarnya kita ada dua sumber lah. Selain daripada PIBG, kita ada juga sumbangan zakat yang saya kira masih ada lagi baki lebih 10,000 rasanya Cikgu Arif ya. Ya, ada 11 lagi. Mungkin kita boleh share lah, ambil portion daripada zakat tu sikit dan sebahagiannya daripada PIBG. Tapi tertakluk pada
keputusan di pihak PIBG lah, sebab kat sini hanya beberapa orang saja AJK PIBG. Jadi seperti yang biasalah kita akan bawa dalam grup PIBG untuk dapat persetujuan. Kalau okey kita proceed lah. Itu saja. Macam tu kita separuh-separuh lah kot, 1,000 daripada ni ke zakat, 1,000 daripada sumbangan ibu bapa tu lah. Dekat YDP, dekat ada prosedur tak berapa jumlah maksima wang segera tanpa mesyuarat? Kalau ikutkan dulu kita bersetuju, maksudnya bawa dalam grup WhatsApp saja. So dalam grup WhatsApp tu dia tanpa mengira amount. Okey. So tak ada masalah lah, kita bincang dalam grup sebelah lah nanti. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih YDP. Okey, itu saja Puan daripada bahagian saya. Ada yang cadangkan Tuan Haji Zul boleh tanya sekali lagi berapa sebenarnya amount. Kalau dia tetap tidak berbunyi, maknanya kalau saya bagi berapa-berapa boleh terima ke dulu. Tanya macam tu lah Tuan Haji. Sebab takut ada isu nanti pula. Okey. Sebab kawan kan, rasanya boleh. Saya bapa dia dulu cikgu, kawan saya ni. Jadi Tuan Haji ajak dia minum kopi, tanya-tanya dah. Tanya sekali lagi. Memang saya nak minum dia ni, tapi dia belum balik kampung. dia kat salam. Sekarang ni kita plan 2,000, tapi mungkin Tuan Haji boleh bunga-bunga lah. Kalau ni kalau dia kata okey macam tu, kita proceed lah macam tu Tuan Haji. Okey, terima kasih. Saya itu saja Tuan Pengetua. Okey, terima kasih Tuan Haji. So kita bersetuju buat sementara ini kita akan memberi sedikit sumbangan atas pembinaan pelan surau sebanyak RM2,000 daripada duit pembangunan dan duit zakat. 1,000 daripada pembangunan, manakala 1,000 lagi daripada duit zakat. Betul ya Cikgu Arif ya? Ya macam tu, cadangannya macam tu. Okey. Alright. Baik. Agenda seterusnya adalah hal-hal lain. Ya, 3.0 hal-hal lain. Puan, hal lain saya ada beberapa perkara. Satu, saya minta susun atur jawatan kuasa saya diletak di bawah Cikgu Muhammad ya. PK Ham letak atas dulu, PK Kukuh tak bawah, tak apa. Itu tak ada masalah. Saya kata itu lebih baik. Sebab dari struktur kena susun balik, letak Ham di atas. Saya di bawah dia tak apa. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji. Alright. Susun aturnya ya nanti Encik Ismail betulkan ya. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua? Okey, yang kedua dalam isu pembinaan surau ini minta kalau boleh, kalau adakah permohonan untuk PIBG itu boleh diluluskan di dalam grup PIBG, sebab ada beberapa perkara pembangunan lain yang saya nak buat. Seperti yang Puan Pengetua kata itu hari untuk buat. Tapi saya tak ambil banyak lah. Sebab saya kalau boleh duit pembangunan itu kita simpan tiap tahun, lama-lama pun boleh ditransfer ke surau, lebih baik, lagi banyak manfaatnya. Jadi kita ada saving kat situ supaya boleh dialihkan, sehingga mak bapak kalau kita mesyuarat agung PIBG pun tak jadi isu sangat. Kalau kita alihkan sebahagiannya, contohnya duit pembangunan yang kita kutip itu sebahagiannya ke sekolah, sebahagiannya ke surau untuk sehingga surau ini terbina. Sebab itu dah tentu ada duit kat situ Kemudian yang ketiga ialah mungkin kebetulan PIBG ada ni, saya nak ada beberapa perkara selain daripada surau ini, saya akan sebagai kokoh, saya juga akan menaik taraf beberapa kemudahan riadah anak-anak kita di sekolah pasca KPP nanti. Sebab saya fikir menaik tarafan ini penting kerana mendapat komplain daripada pelajar kerana kekurangan kemudahan. Contohnya gelangan takraw cuma ada satu. Ini di luar daripada surau ni lah, tapi sebab ada PIBG dan PIBG pun lama tak PIBG. Jadi antaranya lah nanti saya akan forward ke kerja
supaya untuk selain daripada surau ini saya akan forward untuk menaik taraf beberapa kemudahan lain di sekolah. Wallahualam. Itu je dia buat. Okey, terima kasih. Daripada YDP ada tak perkara-perkara lain? Okey, untuk yang permohonan dana ini, kebiasaan yang kita praktiskan adalah mana-mana guru ke atau pentadbir boleh kemukakan permohonan secara rasmi melalui pengetua. So maksudnya pengetua akan verify dan endorse dan kemudian barulah ianya akan dikemukakan kepada PIBG, dan kalau PIBG melihat ada keperluan, kita akan luluskan sama ada penuh, sebahagian, suku, itu bergantunglah pada kitanya perbincangan nanti. Tapi biasanya insya-Allah lah kita akan cuba bantu tertakluk pada dana yang ada lah. Jadi nanti mungkin boleh berurusan dengan Dahari lah. Nanti boleh bincang bajet-bajet yang masih ada yang boleh kita gunakan. Dan hal-hal lain tak ada apalah, semua sekedar kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasihlah pada semua. So kita harap momentum pada pagi ini diteruskan. Kita tak nak dia panas pada hari ini, lepas tu dia slow, kita pun dah sibuk macam-macam urusan. Saya harap semua dapat gerakkan jentera kita, libatkan semua guru dan juga ibu bapa. Kita kalau boleh kita nak dia melibatkan semua pihak lah, bukan di kalangan kita saja tetapi di kalangan komuniti lah, seluruh masyarakat kita gunakan. Sebab surau ni nanti bukan surau dalam ke belakang ke atau orang tak nampak, dia surau dia akan jadi satu mercu tanda. So orang akan nampak di belah depan, ya. Tak banyak surau sekolah ni kita nampak di sebelah depan, ini akan nampak di jalan besar. Dia akan jadi satu mercu tanda. Apatah lagi dengan dianya surau terapung, ya. So dia ada satu keunikan, iaitu kita nak tunjulkan supaya masyarakat dalam daerah Kuala Selangor kita bukan sekadar duduk dalam sekitar Parlimen Kuala Selangor ni akan melihat, wah, ada satu surau, satu mercu tanda, ya. Jadi itulah usaha kita, walaupun mungkin tuan-tuan guru-guru, ustazah mungkin akan bertukar dan sebagainya, kita pegang berada kilang pahala ke tadilah, walaupun kita tidak berada di sekolah ini, mungkin tutup pengetua bertukar ke, Tuan Haji Zul bertukar ke, tapi ini semangatnya akan sampai bila-bila. jadi menunjukkan kita kan ada motivasi bahawa kita nak buat surau ini adalah pelaburan yang kekal akhirat nanti. Jadi itulah, mudahan matlamat kita ni tercapai. Sekian itu saja. Terima kasih YDP PIBG, ya. Sebenarnya saya pun ada banyak nak bercakap mengenai PIBG untuk kemudian lah apabila kita berada di platform yang sebenarnya kalau bolehlah kita panggil bermesyuarat. Saya rasa boleh kot bermesyuarat melalui Google Meet, walaupun tak ada makan-makan tapi boleh dijalankan kan. Kalau kita bersemuka kita boleh makan-makan. Di sini boleh juga makan, tapi makan sendirilah, makan apa yang ada kat rumah. Okey, jadi saya mohon kalau boleh Cikgu Arif panggillah meeting satu lagi, sebab ada beberapa perkara daripada pihak sekolah yang memerlukan bantuan daripada PIBG, ya. Okey, kemudian seterusnya ialah siapa tadi? Cik Amiruddin, ada apa-apa tak hal-hal lain? Saya rasa jawatankuasa tadi tu ada tertinggal lah. NYDP tu kita tak masuk kan. NYDP ada, NYDP tu kena ada jugalah. Ada tadi. NYDP ada. Timbalan maksud Encik Amiruddin ni dalam jawatankuasa kecil tadi, jawatankuasa kecil tuan. Jawatankuasa kerja. Jawatankuasa kerja. Bab dana. Dia pakar dalam bahagian apa tu Encik Amiruddin? Dia datuk tu, ya, korporat lah tu, ya. Korporat dia. Datuk ni boleh letak dalam korporat ni. Sama dengan YDP lah tu. Sama dengan YDP, ya. Okey. Jadi saya rasa tu lebih tepat lah. Ya, betul Encik Amiruddin. Saya tu seorang je tu tak ada kawan pula tu. Mana? Okey. Band koperasi tu saya rasa saya tambah lagi lah dalam AJK PIBG lah. Cadangkan je Cik Amiruddin. Boleh Cik Amiruddin sebagai ketua di situ. Jadi Cik Amiruddin boleh tambahkan kawan-kawan daripada kalangan PIBG. Tak, sebenarnya macam ni.
Cik Amiruddin adalah ketua. Guru-guru saya akan masukkan. Ustazah Aisyah akan masukkan guru nanti. Dan kalau kita nak libatkan jawatankuasa PIBG yang lain, nanti kita masukkan. Boleh? Boleh. Saya rasa Cik Fauzi. Cik Fauzi ada lagi? Cik Fauzi dia tahu di last lah. Cik Fauzi boleh lah. Cik Fauzi bank dia BSN kan. Cik Talib lagi seorang. Okey. Nanti mohon Arif add masuk semua AJK PIBG dalam grup AJK pembinaan surau tu ya Arif supaya mereka tidak tercicir maklumat. Okey, saya rasa itu je. Terima kasih. Okey. Baik, dari saya sebenarnya lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Pembinaan surau ni tak adalah hal-hal lain. Tapi kalau daripada orang lain, sebelum saya pergi kepada penutupan mesyuarat ya, sekarang sudah 10:30 pagi, lebih kurang lah. Okay. Ada? Ada apa-apa? Puan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sekadar ingin memberi satu idea lah. Apa yang saya lihat di kedai-kedai runcit, di restoran-restoran, kadang-kadang dia letak tabung kan Puan kan? Betul. So apa kita gunakan kaedah macam tu lah? Dia sebenarnya dia kena ada permohonan. Yang itu kena ada permohonan kerana ketika saya di SMK Puncak Alam 3, mereka nak buat surau sampai hari ini belum lagi terbinanya, masih lagi mengumpul dana. Tapi dia ada buat kesilapan di peringkat awal tapi kita dah kenal pasti kesilapan itu. Kita tak buat seperti mana yang mereka buat. Tu ketika awal dulu mereka macam bola ditolak daripada Jaiz pergi ke Maiz, Maiz pergi ke Zakat, dia pergi macam-macam tempat. Saya pun ikut sekali. Dan akhirnya kemudiannya barulah mereka berjumpa dengan orang kata sesat dahulu. Kemudian barulah dia jumpa jalan yang benar. Dan hari ini dia dah ada tabung dan dia masih lagi dalam progres untuk mengumpul dana. Setahu saya masih lagi dalam proses mengumpul dana SMK Puncak Alam 3 Jadi nak letak tabung tu saya dipahamkan kena ada kebenaran. Kena mohon kebenaran. Jadi saya amanahkan kepada Ustazah Aisyah, tanya semula kepada Ustazah Nur Syam SMK Puncak Alam 3 bagaimana nak dapatkan kebenaran. Boleh Puan. Saya ingat saya nak kontak terus dengan pegawai wakaf tu hari ni insyaAllah. Dan saya terus tanyakanlah perkara-perkara yang berkaitan mana apa yang boleh dan apa yang kita tak boleh buat lah. Apabila kita dah dapat kebenaran insyaAllah Puan. Okey, mengenai cadangan Ustazah Hasmizah dalam mesej boleh tak kalau kita masukkan kutipan pembinaan surau dalam yuran PIBG tahun hadapan, letakkan RM yang sesuai. Okey. Yang ini kena kelulusan daripada pihak PIBG, kita akan mohon. Nanti Ustazah Aisyah lagi sekali, Cik Dayang sekali, Ustazah Dayang sekali lagi kena buat permohonan kepada PIBG untuk kutipan PIBG tu. Saya rasa tak boleh lah botol ingat. Tak boleh kerana saya pernah menghubungi KPPD secara direct. Saya sendiri hubungi KPPD sebab kita tak buat mesyuarat agung PIBG. Jadi KPPD kata boleh tiada mesyuarat agung tahun 2020 dengan syarat tidak ada tambahan kutipan dana. Jadi kalau nak buat, kita kena buat mesyuarat agung 2021 segera. Sekali lagi Encik Arif kena buat mesyuarat agung jika boleh saja bersemuka, kena rancang segera tarikh mesyuarat agung yang segeralah supaya kita boleh buat permohonan menambah kutipan pembinaan surau ini dalam mesyuarat agung dan baru kita boleh masukkan dalam senarai kutipan sumbangan daripada ibu bapa. Saya dah menjawab Ustazah Hamizah.
Ya, saya setuju Puan. Memang betul kena ada dalam mesyuarat PIBG. Okey, ya. Jadi Encik Arif mohon untuk rancang segera tarikh takwim mesyuarat agung yang kita nak masukkan dalam buku pengurusan 2021. Okey. Nanti saya bincang dengan Cikgu Asrul macam mana lah. Saya akan bincang dengan dia. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya ada perkara lain tak? Ada? Okey, kalau tak ada perkara-perkara hal-hal lain, kita pergi kepada ucapan penangguhan lah ya. Penangguhan mesyuarat 1, pembinaan Jawatankuasa Pembinaan Surau Darul Khawtar SMK Kuala Selangor, okey, pada jam 10.33 dan saya mohon maaf jika ada kelemahan di bahagian saya dan di bahagian guru-guru saya kepada barisan PIBG, dan yang baik itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita menutup mesyuarat ini, marilah kita sama-sama membaca surah Wal-As dan tasbih kifarah. Mudah-mudahan